Itu rekaslah mukadimah. Saya dulu ada dengar satu orang minat nak dengar surah Ad-Dukhan. Jadi malam ni kita start dengan surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan muka surat 496. Iaitu tauhid dalam berdoa. 496 surah Ad-Dukhan. Ini surah yang selalu dibaca. Surah ini antara 4 surah yang siapa-siapa nak hafal Quran, dia kena amal, kena hafal 4 surah. Pertama 9 kali ya Alif Lam Mim Sajadah, yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Dukhan ni, Dukhan ni, yang keempat ialah surah Al-Mulk. Yang 4 surah ni ada kesamaan antara satu sama lain. Ayat dekat-dekat sama, menyebabkan susah nak hafal. Antara yang paling susahnya ialah Ad-Dukhan ni. Dalam 4 surah ni antara paling susahnya ialah surah Ad-Dukhan ni. Baik. Maksud surah Ad-Dukhannya ialah di ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Iaitu rahmatan min rabbik. Tapi maksud surahnya ialah innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Makhluk yang mana ada tidak boleh dengar seperti Tuhan. Melainkan satu orang tu dia ada telefon Amerika, boleh telefon lagi, boleh cakap lagi. Tapi kalau belakang tabir boleh dengar juga, itu syirik dalam mendengar. Alim Tuhan maha mengetahui. Tiba-tiba kita kata tu guru tu, Tok Bomo tu tahu juga kena niat baik-baik ni, nak masuk rumah dia, nak jumpa dia nanti, dia tahu. Itu syirik dalam maha mengetahui, alim. Baik, kita baca surah. Yang saya baca tadi, mula-mula tadi dia panggil usul tafsir, untuk kita kenal apa itu maksud Quran. Selain daripada usul tafsir ni, ialah ada ayat-ayat yang berulang-ulang disebut dalam Quran. Ayat yang sama. Ayat yang sama ni saya akan beritahu lain kali. Itu juga dipanggil usul tafsir. Jadi kalau nak ajar yang tu, yang saya belajar usul tafsirnya 5 bulan. 5 kali seminggu selama 5 bulan baru habis. Jadi kalau awak nak dengar ni, nak dengar usul tafsir, berat lah. Jadi kita belajar sikit-sikit lah. Baik, kita mula dengan ni. Baca sekali ikut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Baik. Sininya ialah maksud surah. Kalau awak belajar dengan saya senantiasa akan beritahu poinnya gini, poin-poinnya. Ingat Iaitu bila saya nak mula surah baru, saya akan cerita apa itu maksud surah. Kemudian apa itu kata-kata orang kafir terhadap Nabi atau celaan-celaan terhadap orang Islam. Dan ayat-ayat Quran yang nak baca, sebelum baca tu saya akan beritahu contohnya. Saya akan beritahu perkara-perkara yang akan menyebabkan ayat itu keluar. Lepas habis ayat tu, saya akan beri contoh kalau boleh. Contoh. Iaitu saya senantiasa akan mengajar dengan cara begini. Bila kita kata Tuhan maha mengetahui, bermakna syirik dalam mengetahui itu saya akan beritahu. Siapa dia lebih tahu pada Tuhan? Tak ada lagi. Maka hanya Tuhan saja. Jadi syirik dalam maha mengetahui itu, iaitu kita berkata, tu bomo tu tahu, tu kena beringat sikit. Itu syirik dalam maha mengetahui. Kalau nak belajar satu-satu ni ambil masa lama, tapi kita belajar sikit-sikit ni. Baik.
Maksudnya ialah kekeliruan yang timbul dalam hati manusianya ialah syubhat, dia panggil syubhat. Kami seru nabi-nabi, wali-wali, malaikat ni sebagai wakil Tuhan ni, supaya dia boleh tolong kami berdoa pada Allah. Itu dia. Itu kekeliruan. Itu intisari yang ada dalam hati. Kita suruh mereka-mereka ni supaya mereka ni tolong doa untuk kita, supaya Allah perkenankan doa kami. Asalkan doa Tuhan perkenan pun tak apa dah. Terima tak terima cerita lain. Terima tak terima tu hak bila Tuhan. Tapi mintalah mereka tu tolong doa bagi pihak kami. Itu bukan setakat masyarakat Hindu tu bukan kata Tok Sami tu yang tolong doa. Di sini ialah dewa tu pula tolong doa. Dewa tu tolong doa kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi dakwah surahnya innahu huwas samiul alim. Ketahuilah jawab kekeliruannya ialah hanya Allah Taala lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang lain daripada itu tak dengar dan tak tahu. Siapa yang mati dah mati maka tak tahu. Nah. Baik, Hamim. Hamim hanya Tuhan saja yang tahu maksud surah, maksud ayat. Maka saya mula mengajar surah ini dengan tidak tahu apa yang nak diberitahu berkenaan dengan ayat pertama, kecuali bagi ayat yang kedua dan seterusnya di mana Tuhan hurai, maka bolehlah saya cerita. Jadi Hamim itu maksud tu. Kita mula dengan tak tahu. Bermakna kalau Tuhan tak nak beritahu kita, kita tidak akan tahu. Itu mudah. Nah, wal kitabil mubin, iaitu sini Allah Taala bersumpah demi kitab. Wow tu wow sumpah sini. Demi kitab yang jelas nyata. Jelas nyata bagi orang belajar. Orang tak belajar dia berasa macam cerita dongeng-dongeng. Orang belajar dia jelas nyata, tak ada kekeliruan langsung. Nah, bagi orang yang tak belajar dia berasa tak tahu ni boleh jadi cerita dulu lalu kala. Nah, tapi kalau siapa-siapa yang sudah belajar, kita kata lebih kurang satu juzuk ya, ataupun 2-3 surah ya, maka dia akan mula mengenali bahawasanya Quran ini menjelaskan sejelas-jelas. Inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana mereka turun. Kekeliruan malam Lailatul Qadarnya ialah Nabi Khidir pula dah turun. Nah, ingat tu. Ni malam ni bulan puasa saya tak ngajar bulan puasa nah. Sebulan bulan puasa saya tak ngajar. Jadi ciri dalam masa bulan puasanya ialah ni malam Lailatul Qadar ni kena bangun belakang ni kok kita ni. Jumpa Nabi Khidir ni. Kalau boleh pegang janggut dia, minta lah mahnya dan minta umur panjang. Itu ya cerita dia. Sedangkan tidak tuntutan. Yang turun malam Lailatul Qadar ialah malaikat, bukan Nabi. Nah, bukan Nabi kita. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah kami munzirin, pemberi ingatan bagi manusia semua. Yang sebenar sekali yang beri peringatan ialah Allah sendiri. Cuma Allah Ta'ala dalam surah lain dia kata tidak layak dia berkata-kata dengan manusia masa hidup. Maka dia hantarlah Nabi. Maka Nabi lah berkata bagi pihak Allah, memberi ancaman kepada Nabi mati buru-buru pula. Fiha yufraq kullu amrin hakim, padanya pada malam Lailatul Qadar itu, fiha pada malam Lailatul Qadar itu yufraqul kullu amrin hakim, diperjelaskan setiap urusan perintah Allah Ta'ala ini dengan penuh hikmah kepada manusia. Tujuan turun Quran untuk menjelaskan segala perintah Allah Ta'ala ini untuk seluruh manusia. Tujuan menurunkan Quran ialah untuk memperkenalkan Allah sebagai hak
Tuhan pencipta pemelihara. Dalam mengurai alam nak kenal tu ada urusan-urusan tertentu. Amram min indina, iaitu suatu keputusan, suatu perintah, urusan daripada sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami adalah kami yang akan memutuskan para rasul, para nabi. Jadi rasul yang diutuskan rahmatan min indina. Pada Quran itu juga diperjelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Sebagai rahmatan min indina, rahmatan min indina, sebagai satu rahmat daripada kami, Tuhan kamu, daripada Tuhan kamu untuk manusia semua sekali. Sebagai satu rahmat. Siapa yang boleh mengamalkan rahmat ni hanya dapat apabila diamalkan. Kalau tidak diamalkan, rahmat tak dapat. Innahu, sesungguhnya dia Allah Ta'ala, innahu sesungguhnya dia Allah Ta'ala tu Huwas Samiul Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah sahajalah yang ada kuasa mendengar. Bila satu orang yang sudah mati itu, dia sudah tak mendengar. Orang yang sudah mati itu tak mendengar. Surah Fatir dia kata, wa ma anta bimismi'i man fil kubur. Tidaklah kamu Muhammad boleh memperdengarkan orang yang sudah mati dalam kubur. Surah Fatir ayat 22. Sana. Dalil, kenapakah dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui yang kita layak puja dia? Rabbis samawati wal ardh, dialah Tuhan yang mencipta memelihara 7 langit dan 7 bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja makhluk lain yang ada di antara kedua-dua langit dan bumi. In kuntum muqinin, sekiranya kamu terhadap mengesa kepada Allah Ta'ala itu termasuk orang-orang yang yakin, percaya. In kuntum, sekiranya kamu terhadap Allah Ta'ala yang mencipta langit 7 lapis, bumi 7 lapis dan apa yang ada di antaranya, sekiranya kamu ni percaya, maka kamu ni termasuk orang yang yakin. La ilaha illahu, maka dakwa lagi, maka tidak ada lagi zat yang ada sifat Tuhan yang layak dipuja, disembah, melainkan pada dia saja. Yuhyi, dialah yang menghidupkan, dialah Tuhan yang menghidupkan. Wa yumitu, dan dia juga ada kuasa boleh memati. Benda makhluk lain tidak ada kuasa nak menghidup, ataupun makhluk lain tidak ada kuasa nak mematikan makhluk lain. Tak boleh. Buat macam mana apa, kalau Tuhan kata tak mati, tak mati. Nah, jadi yang memati dan yang menghidupkan Allah Ta'ala, iaitu Rabbukum, dialah Tuhan yang mencipta memelihara kamu. Rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan yang mencipta memelihara datuk-datuk, nenek-nenek keturunan kamu yang dulu-dulu lagi. Bukan kita saja. Jadi sebab apa kita kena ikut dia? Sebab dia yang mencipta kita dan mencipta segala tu nenek kita yang dulu-dulu. Bahkan sebenarnya mereka tersebut, mereka orang yang eka pada mengesa kepada Allah, fi syakkin yal'abu, dalam ragu-ragu, dalam penuh keraguan dalam hati mereka. Yal'abu, dan masih dalam main-main. Yal'abu, masih main-main. Gini ya, iaitu jangan syak wasaka terhadap Allah. Saya beri contohnya begini. Kita jumpa satu orang kawan, kita jumpa satu orang kawan kita pun kata pada kawan kita, dia ni zina ni, kita tuduh dia. Itu buruk sangka. Dia ni zina ni, atau dia ni pesen apa jahat dia. Itu juga ragu-ragu. Itu buruk sangka dia. Nah, berdosa lah. Baik. Kalau yang kita kata tu Allah sendiri macam mana? Tuhan ni tak bagi ni doa kepada kita. Tu makna tu buruk sangka. Tuhan kata ud'uni astajib lakum.
mintalah doa pada aku makbul doa kamu. Kita pergi kata, kalau saya doa dah ni, tapi kena ustaz lah juga. Tu ragu-ragu. Ragu-ragu sini ialah ragu-ragu terhadap Allah. Bila ragu-ragu terhadap Allah, seorang ustaz saya kata dia ni termasuk orang munafik dah. Seorang ustaz lagi kata dia ni sudah syirik pada Allah. Antara dua tu ya, tak ada dah kelas lain pada tu, tak ada. Dua ustaz saya, satu ustaz kata orang yang ada ragu-ragu terhadap Allah, dia ni termasuk orang munafik. Orang munafik ialah asfali minan nar, iaitu di bawah daripada orang kafir dalam neraka. Neraka sama-sama duduk dalam neraka jahanam, tapi dia duduk di bawah lagi. Ataupun satu laginya dia kufur daripada Allah. Jawabnya dua-dua tu kufur belaka. Munafik kufur, iaitu buruk sangka pada Allah. Iaitu ayatnya ialah balhum, bahkan mereka sekali fi syakkin, dalam keraguan tentang Quran tu. Quran tu betul ke Quran ni? Quran ni betul dah ni, tapi dia kalau kita buat amal lalan ini warga Malaysia tu ragu-ragu dah. Ada tak begitu orang kata? Ini kalau nak ikut Quran ni berat kita tak buat kerja. Tu kufur lah kata. Kufur dah. Ataupun satu orang yang ambil kuasa Tuhan. Ambil kuasa Tuhan. Adalah suatu pembesar ni, lepas pilihan raya dia cakap dalam TV. Dia kata oleh kerana kita buat perpaduan ni, dengan cara perpaduan ni lah aman Malaysia. Kufur dia pada Allah. Pasal dia kata dia yang buat. Allah Ta'ala lah dalam surah Al-Ma'idah, setiap kali mereka membangkitkan yang ayat mana tadi, saya ajak mana tadi. Setiap kali nanti saya baca kejap kita. Ini perkara yang penting pasal orang pembesar kita dah bercakap ni. Lepas beliau raya dia kata, jangan kata lagu ni. Kata begini tak boleh. Jangan kita kata perkara yang menyebabkan kita sendiri kufur atau rakyat kita kufur. Jangan kata gitu. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u. Ni kullama awqadu, setiap kali mereka orang kafir itu awqadu nara, ingin menyalakan api lil harbi, iaitu api peperangan, api huru-hara. Atfa'aha Allah Ta'ala segera memadamkan api. Kita Malaysia ni kalau berlaku huru-hara ni, awak semua ni tandan ni semua lari balik kampung belakang ni. Nak makan di mana ni sini? Sekejap je ni. Ni bangsa Somalia, orang Arab, berbahasa Arab, satu bangsa saja. Bangsa Arab satu bangsa, bukan ada bangsa Arab negeri lain kita. Satu bangsa Arab, agama Islam, mazhab Syafi'i 100%. Berlaku berbelahan dua puak, iaitu Mahdi dengan Aidid, para Aidid. Hara sampai sekarang jadi lanung dah. Tak berhenti-henti. Itu satu bangsa, satu agama. Kita ada 3 bangsa, 3 agama, 3 cara hidup. Berlaku huru-hara ni serentak hancur. Jadi yang membuatkan kita dalam keadaan amannya ialah al-qaddu. Setiap kali orang kafir itu ingin menyalakan nara, api, lil harbi, api peperangan, asfa'aha Allah. Setiap kali Allah Ta'ala memadamkan api. Surah Al-Ma'idah ayat ke-64, sebahagian daripada ayat. Jangan kita kata itu ialah kalimah yang kufur pada Allah. Jangan kita kata gitu. Jangan kita kata ni bila raya baru ni pula. Ada satu puak di Kelantan sana berara. Puak kita menang dah. Kalau itu perang Hunain.
ini kalau kita belajar dengan Quran, dengan hadis, kita tidak akan buat benda-benda ni. Di Kelantan sana, daripada Pasir Putih berarah ke Kota Baru dengan trailer double axle, lori double axle yang 24 tayar, 26 tayar, dengan budak-budaknya, dengan keretanya, berpuluh-puluh kereta daripada Pasir Putih terus ke Kota Baru. Daripada Kota Baru, pasukan lain pula berselisih silang. Dia Bacok pergi ke Kota Baru, bawa Kota Baru pergi ke Bacok, daripada Kota Baru pergi ke Tompak, Tompak pergi ke Kota Baru, Pasir Mas Kota Baru, bersilang ni, benar dah, kalau pasal surah peperangan Hunain berlaku zaman Nabi lepas perang daripada penaklukan Mekah. Iaitu Nabi mengetahui 20,000 tentera pergi berjihad lawan tentera Rom, 4,000 orang ya. 4,000. Dalam 4,000 jadi orang Islam 20,000 lawan orang kafir Rom. Kalau kita sekarang ni Amerika lah 4,000 ya. Jadi dalam ramai-ramai orang tu adalah beberapa orang, iaitu lebih kurang 4 atau 5 orang yang baru masuk Islam, yang dulu lawan Nabi. Di hari ini dia masuk Islam. Dia pun kata, kita ni dulu ni, kita sikit ni benar, hari ni kita banyak ni, tentu kita benar. Maka Allah Ta'ala kata, awak nak tahu, nanti kita belajar surah Hujurat, semua yang ada dalam Quran kata betul akak dia benar dah kalah ya dia. Tak boleh, dia yang boleh mengalahkan ni Allah Ta'ala. Kitanya usaha. Itu ya. Nah. Right. Jadi Allah Ta'ala menurunkan wahyu daripada langit beritahu ke Nabi Muhammad bahawasanya ada beberapa orang sudah kata macam tadi. Maka Jibril lah beritahu Nabi Muhammad orang nama sekian. Nabi Muhammad dalam tentera tu pasukan, kita kata gini, pasukan Nabi duduk depan, tentera Rom belah dua, Nabi duduk belah ni. Nabi panggil, mari sini, kita duduk dalam kalah ni. Orang Islam yang 16,000 lagi agak-agak ni lari letak bukan lawan tentera Rom 4,000 ya. Sehinggalah Nabi hantar utusan melalui celah-celah orang yang berperang tu pergi cari 4-5 orang tadi supaya mereka bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah dan minta doa balik pada Allah. Lepas minta doa tu, maka Tuhan beri balik kemenangan pada pihak Islam. Lagu tu ya. Nah, ini perkara-perkara yang kita kena tahu sikit sebanyak. Loceng bunyi dah ni, nak habis ayat sikit lah. Ayat yang fi syakil yal'abun, duduk dalam main-main ngejek. Kalau benar ke, boleh ke main ni, boleh ke apa. Kalau ikut Quran ni, tak boleh cari makan ni. Macam-macam. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Tunggulah. Maka tunggulah wahai Muhammad, tunggulah pada suatu hari ya'tis sama'u bi dukhanin mubin, iaitu akan datang daripada langit asap yang jelas nyata. Iaitu musyrikin Mekah zaman Nabi dulu, selama 3 tahun atau 4 tahun berlaku kemarau panjang, di mana angin yang bertiup tu dia tengok seolah-olah asap yang mari, sangat panas. Jalan abunya jelas nyata. Yakshan nas, yang meliputi segala manusia, tak kira orang Islam orang kafir, kena belaka ni kemarau ni. Hadza azabun alim, inilah dia azab yang pedih. Maka orang musyrik berkata, Rabbana kshif 'annal azab, wahai Tuhan kami, hilangkan daripada kami azab ini. In kun inna mu'minin, sesungguhnya kami baru nak beriman kalau Tuhan. Kalau Tuhan hilangkan azab ni, maka kami akan beriman. Inna mu'minin, maka kami akan beriman. Siapa-siapa yang kata begini, kalau buat kita benar, kita akan beriman. Siapa dia kata gitu, dia dak lah tu. Siapa dia kata kalau ustaz, dengan saya mudah jumpa acak kali, ustaz tolonglah doa projek kita tengah buat ni, nanti kita akan suka. Tak lah, orang tu tak suka. Dan projek tu memang tak boleh. Iaitu Tuhan kena tolong dia dulu, baru dia tolong, baru dia masuk Islam. Inna mu'minin.
Kalau Tuhan buat hilangkan azab ni, kita nak beriman. Maknanya orang ni tidak beriman. Ayat terakhir malam ni, anna lahumudz dzikra, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan bagi manusia supaya bagaimanakah kami beri peringatan pada manusia untuk insaf dalam atas dosa mereka. Waqad ja'ahum rasulun mubin, sedangkan sudah ada di kalangan mereka nabi yang jelas nyata, iaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada sekali pun tak nak beriman. Wallahu a'lam. Kita sambung insya-Allah orang lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita tutup majlis, ada nak ajar satu perkara yang berlaku orang sini juga mai jumpa saya semalam. Iaitu tentang hantu jin. Banyak bomo-bomo ni Gini saya cakap reka-rekanya, awak jangan cari tu bomo yang guna benda untuk menghalau hantu, jangan. Syirik pada Allah. Misalnya ambil bertih ke, kaca hijau ke, berat kunyit ke, yang tabu-tabu, tak kira dia baca ayat kursi, ayat apa pun tak kira. Pasal jin tak lari dengan benda, tak lari. Hantu tak lari dengan benda. Dia lari kerana kita ni orang beriman, baca ayat-ayat suci tanpa baca atam benda. Itu pertama. Baik, yang kedua, sekiranya jin ni ada dalam rumah kita, baca katil ke apa ke, ataupun berasa nampak dia berdiri dia katil ke malam-malam, ataupun nampak macam ada apa toyo ke duduk lari-lari tanya bogel tu, macam-macam kita ni mudah je nampak dia. Iaitu awak buka tingkap rumah awak tu, buka tingkap, tutup balik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita kata jin yang mana ada dalam rumah tu mesti keluar. Tak payah baca apa-apa, tak payah panggil tu rumah mana-mana. Yakin bahawa Nabi kita kata siapa-siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim masa tutup pintu, orang yang terakhir masuk rumah tutup pintu, maka jin yang mana ada dalam rumah tu mesti keluar. Okey Ni nak ajar ni. Benda yang mudah ya, tapi kadang-kadang kita main dengan ayat terlupa nak beritahu dah. Yang ketiganya, siapa yang sudah dirasuk jin tu, dia berasa takut-takut tu, masih takut-takut lagi tu, maka hendaklah dia baca ayat ni, zikir ni waktu subuh. Mana kalau tak sembahyang subuh, kena biasa sembahyang subuh lah. Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Bukan 3, bukan 5, bukan 7. Tidak ada hadis 3, tidak ada hadis yang katakan baca 5 kali, tidak ada hadis yang kata baca 7 kali, 9 kali, tidak. 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bagi mereka, bagi orang yang tak ada masalah, buat amal juga. Iaitu Tuhan akan hapuskan 10 kejahatan kita, beri pahala 10 jenis dan beri kebaikan 10 jenis. Kemudian hantar bala tentera daripada malaikat yang siap berpakaian seragam tentera daripada manusia awak tadi, dirasuk, dikacau oleh mana-mana jin daripada subuh sampai ke maghrib. Siapa pula baca 10 kali waktu maghrib, maka Tuhan utus pula 6 malaikat lain daripada maghrib sampai ke subuh. Mudah ya? Ini dah ni, tu buku ni baca ni. Ada sampai ceritanya begini, iaitu ada dia belajar dengan seorang guru, seorang ustaz ke, guru mana ke, dia kata baca surah Yasin. Dalam movie tu, di movie tu, ni anak dia tak nak balik jumpa dia. Ataupun ada satu orang tu, suami dia dah kahwin muda, jadi payah nak balik.
Ini dia ajar ni dengar ni dah. Ini benda sihir ni. Cakap ni benda sihir. Benda tak nampak ni. Tak nampak kalau tak diajar. Iaitu dia panggil. Dia baca surah Yasin tadi, dia sampai di mobil. Jadi guru tu kata awak baca doa lah. Baca doanya apa? Wahai si anu, kau awak kosak muka dia di depan, dua dia di depan, bukan gitu? Kosak tu sihir. Awak bayang ke muka dia di depan. Lepas tu awak baca dengan niat panggil. Wahai suami aku nama sekian, wahai anak aku nama sekian, wahai kekasih aku nama sekian. Tak kira ni. Marilah kepada aku apa semua, tak kira. Panggil gitu dalam orang tu tak ada di depan, seru selain daripada Allah dipanggil. Syirik mutlak. Maka perbuatan tu dipanggil sihir. Tobatlah siapa-siapa yang sudah aman. Nah, jadi caranya ialah mudah ya. Sebab tu diajarnya gini. Diajarnya panggil tu dengan bengkam moh dia. Tak, bengkam moh. Nabi Isa satu je yang beng moh. Yang lain semua beng alih belakang. Kalau besok daripada mahsyar orang panggil Tuhan, mereka panggil Nabi Muhammad, hai Muhammad bin Siti Aminah, Nabi tak bangun tu. Bukan nama dia. Hai Isa bin Maryam, bangun Nabi Isa. Nah, ini ialah amalan-amalan sihir. Sihir ialah suruh selain daripada Allah. Walaupun benda melengkap ke Nabi ke wali ataupun orang, tak kira siapa yang tidak ada depan kita masa tu. Baca waktu malam, itu sihir. Walaupun baca ayat kursi, walaupun baca Yasin ke surah apa, tak kira. Nah, awaknya sudah kufur, maka kufur dulu, saya tak masuk, gerak dia mari balik. Hati masuk neraka tak keluar. Dan awak tidak akan bertobat kalau saya tak beritahu ni benda ni sihir. Nah, dan doa dalam 7 mobil ni tak ada hadis sahih. Awak baca Yasin, sudah baca Yasin tu, lepas pada tu baca doa lah, minta itu ya. Tak payah 7 kali, tak payah. Tak payah 7 kali. Baca sekali tak apa dah. Nah, wallahu a'lam.